Kadang-kadang saya rasa kesian melihat para menteri ini sebab selalu kita nampak mereka ini seolah-olah macam terpisah daripada realiti. Sebab itulah apa yang mereka tuturkan berbeza sangat-sangat dengan apa yang dihadapi di dunia nyata. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, seperti biasa, tonton video klip ini terlebih dahulu. Ada rumus yang sentiasa ditiup, konon-kononnya kerajaan gagal mengawal harga-harga barangan asas, dan ini tidak benar sama sekali. Saya nak sebut barang-barangan asas yang dikawal oleh kerajaan tidak pernah naik. Beras sebagai contoh tak naik. Minyak masak tidak berubah harga. Telur ayam kita jaga grade A, B, C dan D. Harga ayam bulat kita kawal tidak naik pada harga shilling RM9.40, dan barang-barang yang lain yang dikawal oleh kerajaan tidak pernah naik. Yang selain pada itu, maknanya kalau ada barang-barang yang tidak dikawal tetapi menunjukkan berlakunya isu pencatutan profiteering, itu mesti dilaporkan segera kepada pihak KPDN untuk kita mengambil tindakan tegas. Dan KPDN, kerajaan tidak akan bertolak ansur langsung untuk harga itu dinaikkan secara melampau yang menyusahkan rakyat untuk membeli belah menjelang hari raya ini. KPDN akan mengambil satu tindakan yang tegas terhadap mana-mana peniaga yang mencari kesempatan menaikkan harga yang melampau. Dalam video klip yang baru kita tonton sebentar tadi, Menteri KPDN dan juga kos sara hidup iaitu Datuk Salihuddin Ayub menyatakan bahawa harga barangan tidak pernah naik. Cuma dia kata barang-barang yang tak dikawal itu kalau naik harga mungkin itu berlaku pencatutan dan sebagainya. Pertamanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena sanggah sedikit kenyataan Datuk Salihuddin ini. Kerana apa? Kerana pada bulan Ramadan ini, seperti mana yang telah dilaporkan oleh banyak media, harga barangan mentah termasuklah yang dikawal oleh kerajaan naik daripada RM2 hingga ke RM5 untuk satu item. Sebagai contoh, daging mentah kalau dulu harganya RM33 sekilo, sekarang dah naik RM2 ke RM3 menjadi RM36 sekilo. Itu harga untuk bahagian bekalan, belum cerita harga ke pengguna lagi dan sebagainya. Dan perlu diingat juga, barangan yang bukan berada dalam kawalan kerajaan jauh lebih banyak bilangannya berbanding dengan barangan yang dikawal oleh kerajaan. Statistik menunjukkan bahawa kerajaan telah memantau sejumlah 552 jenis barangan dekat pasaran, dan daripada 552 itu lebih kurang 442 mencatatkan kenaikan harga, manakala baki yang 100 itu barulah mencatatkan penurunan ataupun pengekalan harga. Jadi kenapa ini berlaku? Takkanlah Datuk Salihuddin terus hendak menyalahkan peniaga konon-kononnya mencatut harga barangan dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal berbanding sepatutnya. Ini tidak adil. Ini yang kita kata, menteri-menteri ini tidak berpijak di bumi yang nyata, terpisah daripada realiti. Saya dah banyak kali buat video berkenaan dengan hal ini, iaitu para menteri ini kena pantau the chain of supply, rantaian bekalan itu. Sebab daripada rantaian bekalan itu, kita baru dapat tahu apa yang menjadi punca kepada kenaikan harga barangan, terutamanya dekat end chain, iaitu bahagian peruncit ke customer. Dan biasa kita dapati masalah terbesar banyak berlaku dekat bahagian pembekalan ataupun orang tengah. Banyak kali saya sebut benda ini. Orang-orang tengah ini, mereka inilah yang bermain gila-gila dengan harga. Mereka akan ambil dengan harga yang sangat-sangat murah daripada pengeluar. Oh, kalau you tidak mahu jual murah kepada saya, tak ada masalah. Saya ada banyak lagi pengeluar lain yang keluarkan produk sama dengan you yang jual lebih murah. Jadi pengeluar ini terpaksa menjual dengan harga murah kepada para orang tengah ini. Dan bila orang tengah ini pergi ke peruncit pula, dia akan jual dengan harga yang lebih mahal. Untung gila-gila. Dia kata pula, kalau peruncit tak nak ambil barang I, tak ada masalah. Ada banyak lagi peruncit lain yang I boleh bekalkan barang ini. I tak nak bekalkan kepada you. Good luck untuk cari mana-mana peraih ataupun pemborong yang sudi membekalkan barang kepada you. dan ini menyebabkan peruncit terpaksa mengambil barang-barang yang dibekalkan itu dengan harga yang lebih mahal, dan akhirnya terpaksa menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada para pengguna semata-mata hendak mendapatkan sedikit keuntungan. Takkanlah peruncit nak bersedekah 24 jam. Takkanlah pengeluar ni hanya boleh tawakal je untuk dapatkan rezeki daripada langit macam tu. Sebab itulah saya katakan, jikalau kerajaan benar-benar ingin mengatasi masalah harga barang ini, tolong tengok masalah orang tengah. Mereka ini yang buat perangai. Sebab itu kita tengok petani kita, peladang kita, nelayan kita tak kaya pun, padahal hasil-hasil tu mereka yang bawa, mereka yang sediakan, mereka yang tangkap. Tapi yang kaya siapa? Yang kaya orang-orang tengah, para peraih, para pemborong ini sebenarnya. Ini yang sepatutnya kerajaan tackle. Dan kepada Datuk Salihuddin, anda jangan terus hendak menyalahkan peniaga jika berlaku peningkatan harga. Jangan terus kata,
ini adalah pencatutan. You must take a look at the supply chain. Tengok apa masalah sebenarnya. Dari situ barulah you dapat memberikan satu keputusan, membuat satu tindakan yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tanyalah mana-mana peniaga, tanyalah mana-mana pengeluar. Mereka pasti akan kata kepada anda, tolong tengok dan pantau orang tengah ini. Mereka sekian lama bermaharja lela mengutip keuntungan yang berlipat kali ganda dengan memberikan tekanan yang tidak sepatutnya kepada orang lain. Siapa yang menjadi mangsa? Semua orang, melainkan para orang tengah itu sendiri. Sekali lagi, berbalik kepada isu, tolong jangan manipulasi data. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa jua masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud. Sekiranya kalau anda masih lagi berkeras tidak mahu mengakui bahawa masalah itu wujud, sampai ke kiamatlah masalah tidak akan selesai. Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.